Ya Allah, panasnya. Apa hal panas sangat ni? Aduh. Makin lama makin panas. Panas juga kat sini. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Azhar. Apa khabar, cikgu? Baik, lama tak jumpa. Ni kenapa dengan berpayung berkipas sangat ni? Cikgu, saya tak tahan sangat cikgu sekarang ni. Panas, cikgu, terik. Betul, tengok matahari pun pandai terik. Saban tahun cuaca semakin panas. Itulah cikgu, kenapa cikgu? Negara kita makin panas ni, cikgu. Itulah orang kata bumi berpanas disebabkan pemanasan global. Pemanasan global? Cikgu, kipas cikgu beli tempat kedai sama ke, cikgu? Itulah, dapat free kot. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Azhar Helmi dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Untuk hari ini kita nak teruskan penerokaan kita, pembelajaran kita untuk topik dan mata pelajaran yang sangat luar biasa. Apa dia? Kejap lagi kita kongsikan. Kita nak tengok dulu siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia guru yang luar biasa bersama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, juru bahasa isyarat yang bersama dengan kita daripada awal sampai sekarang ini kita ada Cikgu Duzaimah Kamarudin daripada SMK Tun Mutahir Melaka. Itu dia yang akan bersama-sama sepanjang program kita pada hari ini. Dan itu dia. Assalamualaikum Cikgu Muhammad Raimi Rahim. Waalaikumsalam. Apa khabar, Azhar? Alhamdulillah khair. Terima kasih Cikgu. Cikgu apa khabar cikgu? Sihat cikgu? Baik, alhamdulillah. Saya bila tengok muka cikgu, saya tengok wajah cikgu yang ceria, yang aura yang positif tu cikgu, saya rasa berkobar-kobar. Tak sabar nak belajar pada hari ini cikgu. Alhamdulillah, saya pun tengok Azhar pun tak sabar nak mengajar hari ini. Alamak, cikgu nak makan apa kejap lagi cikgu? Mesti kita bincang dulu ni. Okey, baik cikgu. Baik cikgu, kalau kita tengok pada hari ini, kalau Cikgu Raimi hadir ataupun terpampang dekat depan skrin TV ni, tak lain tak bukan mesti subjek ataupun mata pelajaran sains cikgu. Betul. Apakah topik yang kita nak fokuskan pada hari ini, cikgu? Okey, baiklah. Terima kasih, Azhar. Ya, cikgu. Hari ini kita akan belajar sains tingkatan 5, bab 3 iaitu kelestarian alam sekitar. Baik. Jadi tadi pun kita ada sedikit sketsa di awal tadi. Ya. Ada menyentuh tentang isu pemanasan global. Ya, cikgu. Azhar tahu tak apa itu pemanasan global? Itu yang saya tertanya-tanya daripada tadi, cikgu. Saya nak dapatkan jawapan dalam kelas ni, cikgu. Betul. Jadi pemanasan global ini berlaku disebabkan oleh suhu bumi semakin meningkat. Baik. Persoalannya, kenapa suhu bumi semakin meningkat? Ia disebabkan oleh terbentuknya lapisan gas rumah hijau. Ya. Okey, jadi kalau kita lihat depan skrin ini, ialah kalau dulu, kalau saya ini boleh dapat tunjukkan, matahari ini bawa ada dasi dari matahari, bawa bersama dengan haba. So haba ni sepatutnya terpantul semula ke angkasa lepas. Baik. Supaya bumi kita dalam keadaan yang normal, suhu yang normal. Ya. Tetapi bila ada banyaknya lapisan gas rumah hijau yang ada ke atmosfera kita ini, menyebabkan haba itu terperangkap semula. Dia pantul semula ke dalam bumi, menyebabkan bumi menjadi panas. Tak lepas keluar, cikgu? Tak lepas keluar. Jadi Okey. terperangkap. Baik. Jadi bila haba terperangkap di dalam bumi, kita namakan sebagai kesan rumah hijau. Okey. Tapi Azhar, apa persoalannya adalah macam mana lapisan gas rumah hijau ni boleh terbentuk? Ya, cikgu. Dia disebabkan oleh gas rumah hijau. Yang paling utamanya adalah gas karbon dioksida. Kita juga ada gas metana, gas karbon monoksida, CFC dan sebagainya. Tetapi yang paling utama yang menyebabkan lapisan gas rumah hijau ini ialah gas karbon dioksida. Cikgu. Jadi sebab itulah kita kena belajar tajuk kelestarian alam sekitar ini. Dan satu dunia memang telah memperkenalkan dua simbol ini. Baik. Satu tapak kaki, satu tapak tangan. Ya. Azhar tahu tak apa maksud dua simbol ni?
Itulah cikgu. Sebab saya kalau nampak angkat tangan macam ni, selalu bagi high five cikgu. High five. Wah. Ya betul. High five betul juga. Betul tak? Okay. Tetapi dalam bidang alam sekitar ini, dia ada maksud yang tertentu. Okey. Tapak kaki ini dinamakan sebagai jejak karbon ataupun jejak kaki karbon. Dulu kita terima ataupun dalam bahasa Inggeris ni adalah carbon footprint. Okey. Bermaksud jejak karbon merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera. Okey. So bila karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera, semestinya dia akan memberikan impak negatif. Jadi ingat jejak karbon ni dia adalah impak negatif. Impak negatif. Ya. Mana aktiviti manusia, produk ataupun peristiwa yang berlaku yang membebaskan karbon dioksida digelarkan sebagai jejak karbon. Jejak karbon. Ya, betul. Alright, ini adalah contoh-contoh jejak karbon lah. Okey, jejak karbon. Kita ada pembakaran api fosil. Bila kita bakarkan petroleum, contohnya dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Kita juga ada penggunaan gas, pengangkutan semestinya kita gunakan petrol. So pembakaran petrol juga akan membebaskan gas karbon dioksida. Okey, selain itu penjenayaan tenaga elektrik. Elektrik juga membebaskan karbon dioksida semasa penghasilannya juga. Okey, lawan kepada jejak karbon ialah tapak tangan karbon. Kalau tadi jejak karbon ialah impaknya adalah negatif, tapi tapak tangan karbon ialah impak positif kepada alam sekitar. Contoh macam inilah Azhar. Kalau kita jalan kat tepi pantai, kita beri tapak, kita meninggalkan jejak. So jejak itu kita kena padamkan dengan tangan. Jadi kesan negatif tadi adalah tapak kaki. Tangan kita akan padam balik jejak tapak kaki itu, iaitu impak-impak yang positif. Okey. Contohnya kita tanam pokok, okey, kita kena kurangkan pelepasan gas karbon dioksida. Jadi Azhar faham tak kita belajar tentang tapak tangan karbon ni dengan jejak karbon? Saya faham cikgu. Sebab tadi nampak daripada awal seolah-olah nampak macam sama fungsinya, tetapi bila cikgu dah terang saya faham dia berlawanan fungsinya. Satu kalau jejak karbon ni dia adalah impak negatif. Kalau tapak tangan karbon, impak positif. Pandai. Okey, kita harap murid-murid kat luar sana pun faham. Okey, kalau betul-betul Azhar faham, jom kita uji minda Azhar lah. Jadi kalau betul-betul faham, Azhar kena jawab soalan silang kata ini. Boleh, cikgu? Boleh, Azhar. Okey, kita sediakan marker pen tu. Ya, silakan. Soalan pertama untuk Azhar. Baik, cikgu. Okey, bumi menjadi semakin panas disebabkan oleh fenomena isi nombor 1. Okey, tadi cikgu dah sebut. Ya, betul. Kalau saya salah, mohon cikgu betulkan saya, cikgu. Okey, baik. Kita tengok apa jawapan Azhar. Jawapannya adalah, cikgu, saya tengah tulis sepantas kilat, cikgu. Ya, baik. Okey. Pemanasan global, cikgu. Okey, kita cek jawapan Azhar adakah betul? Betul. Pemanasan global. Tahniah Azhar. Kita mencabarkan lagi soalan yang kedua. Haba yang terperangkap di dalam atmosfera. Tadi Seremi dah terangkan juga tadi. Dikenali sebagai kesan apa? Okey, tadi cikgu dah sebut dekat tapak tangan dengan tapak kaki pun ada warna tu, cikgu. Yes, warna apa tu? Yang saya tahu dia rumah hijau, cikgu. Iya, kita cek jawapan Azhar. Betul, tepukan untuk Azhar. 2-0, cikgu. 2-0. Orang excited pula. Okey, soalan yang ketiga. Okey, lagi cikgu. Mencabar ni. Jadi cikgu. apakah gas rumah hijau yang utama? Okey, adalah gas karbon apa? Adakah karbon monoksida? Ya ke? Tapi saya ambil dah dulu sebab saya rasa ni confirm betul. Okey, mono ke apa? Ke dioksida? Tapi sebab dia ada saya rasa dioksida, cikgu. Iya, tercek jawapan. Betul, karbon dioksida ialah gas yang utama dalam gas rumah hijau. Dan soalan yang keempat. Baik, cikgu. Okey, apa karbon adalah impak negatif? Impak negatif. Impak negatif tadi cikgu cakap kalau dekat pantai kita pijak jejak, cikgu. Iya, betul. Okey. So, betul, cikgu, jejak karbon. Betul jawapan Azhar, tahniah. Dan soalan kita yang terakhir. Ya, cikgu. Tapak apa karbon adalah impak positif terhadap kelestarian alam sekitar? Ini senang, cikgu. Tapak tangan, cikgu. Kacangnya betul. Okey. Jadi Azhar betul kelima-lima soalan. Jadi Seremi nak reward Azhar tampalkan sedikit ganjaran. Tema kita adalah butterfly, rama-rama. Azhar boleh kopik dan tampalkan di papan
ganjaran. Di papan ganjaran. Ya, itu memberikan bahawa Azhar telah berjaya pada segmen ini memahami apakah itu pemanasan global, kesan rumah hijau, jejak karbon juga tapak tangan karbon. Itu dia cikgu. Saya pun dah teruja cikgu. Ada kawan-kawan dekat rumah pun teruja sebab mereka bagi jawapan dekat saya juga dan dapat kita panggil ramba-ramba. Betul. Kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Ambil nafas kejap. Kita kembali selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi, mata pelajaran sains dengan topik yang kita nak bincangkan, kelestarian alam sekitar. Kita bersama dengan cikgu yang tampan lagi bergaya, Cikgu Muhammad Raimi Rahim dari SMK Kerubung Melaka dan juga Cikgu Duzaimah Kamarudin SMK Tun Mutahir Melaka selaku juru bahasa isyarat. Baik cikgu, saya dah tak sabar cikgu nak mulakan kelas kita cikgu untuk mata pelajaran sains cikgu. Silakan. Okey. Jadi kita dapat lihat kat depan Azhar pun kita ada simbol kecekapan tenaga ataupun label kecekapan tenaga. Ya, jadi saya nak tanya Azhar lah. Azhar mesti pernah pergi dekat pusat membeli belah kan, nak beli peralatan elektrik. Ya, so adakah Azhar pernah perasan simbol ataupun label kecekapan tenaga ini? Itulah tadi. Bila cikgu buka tadi saya perasan cikgu memang saya selalu nampak kalau pergi ke kedai-kedai peralatan elektrik kalau nak beli barangan elektrik cikgu. Okey. Kalau kat rumah Azhar ada ke label ni? Kalau kat rumah saya dah tak ada sebab saya dah cabut cikgu. Ada cabut dah. Oh okey. Betul. Okey, tapi kalau Azhar sendirilah, Azhar nak pilih yang ada 2 bintang ke, 3 bintang ke, 4 bintang ke, 5 bintang? Ini soalan ni cikgu. Selalu kalau mak saya cakap cikgu, Azhar kalau nak buat apa-apa pastikan dapat bintang terbanyak. Terbanyak. Jadi kalau saya akan memilih 5 bintang lah cikgu. Bagus. Kirim salam kat mak tadi. Betul ke cikgu? Betul ke salam Okey. Jadi betul. Kita kena sebagai pengguna kena pilih label kecekapan tenaga yang ada 5 bintang. Baik. Okey. Okey, apa kena mengenanya? Okey, sebenarnya semua orang tahulah kalau kita gunakan yang 5 bintang ini, kita akan bukan sahaja dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik, malah dapat menjimatkan kita punya bil elektrik. Lebih ekonomi orang kata, lebih jimat. Okey. Tapi kan Azhar, apa kena mengena jimatkan tenaga elektrik, jimatkan bil dengan tajuk alam sekitar kita? Itu persoalannya cikgu. Betul. Saya pun dah tahu juga cikgu. Azhar pun dah tahu kan? Ya, cikgu. Okey. Disebabkan oleh semasa penjanaan tenaga elektrik, semestinya kita akan menggunakan pembakaran bahan api fosil contohnya. Ya, so ia akan membebaskan gas karbon dioksida. Lebih banyak kita gunakan tenaga elektrik, lebih banyaklah gas karbon dioksida akan dibebaskan. Jadi ia tidak baik untuk alam sekitar kita. Baik. Jadi itu fungsinya cikgu. 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang. Betul. Jadi kita dapat jimatkan bil dalam masa sama kita dapat menyelamatkan alam sekitar kita daripada pembebasan gas karbon dioksida. Okey, jadi menurut Global Carbon Program, satu institut kajian antarabangsa, Malaysia pada tahun 2019 telah membebaskan sebanyak 250.09 juta tan karbon dioksida pada tahun 2019. 2019. Ya, 250.09 juta tan. Satu amount ataupun jumlah yang sangat besar. Jadi sebab itu kita kenalkan tajuk ini supaya kita dapat bukan saja Malaysia dan seluruh negara cuba untuk mengurangkan karbon dioksida. Okey, jadi kita akan melihatlah pengiraan atau mencerahkankan penggunaan tenaga elektrik dalam kehidupan seharian kita. Jadi saya nak tanya Azhar sekali lagi lah kan. Azhar murid hari ini kan? Ya, cikgu. Okay. Jadi manakah lampu yang lebih mesra alam? Adakah lampu berfilamen 40 watt ataupun lampu LED 10 watt? Rasa Azhar yang mana? Agak susah juga ni cikgu. Tapi kalau tak silap saya cikgu, sebab sekarang ni banyak penggunaan lampu memperkenalkan lampu LED. Jadi saya rasa cikgu lampu LED. Lampu LED. Betul kasih kalau saya salah cikgu? Okey, alright. Untuk menjawab betul atau salah, kita akan tunggu selepas ini. Selepas kita buktikan bahawa lampu mana yang lebih mesra alam melalui pengiraan mencerangkan produk yang digunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, jadi kita ada
peralatan elektrik kita hari ini adalah lampu filament 40 watt. Watt itu adalah menunjukkan kepada kuasa, Azhar. Murid tahu kalau kita belajar masa tingkatan 3 dulu, watt itu adalah merujuk kepada kuasa elektrik, yang digunakan selama 24 jam. Okey. Jadi kita kena ada anggapan, so saintis satu dunia dia ada anggapan dah kalau gunakan mentol, ini sekian jumlah karbon dioksida dibebaskan. Kalau gunakan televisyen, ini adalah jumlah yang akan dibebaskan. Okey, untuk mentol penggunaan sebanyak 50 kilowatt jam, tenaga elektrik akan menghasilkan sebanyak 39 karbon dioksida. Okey, itu dia punya anggapan. So macam mana kira-kira berapakah jumlah yang dibebaskan digunakan mentol berfilamen ini selama 24 jam? Okey, yang pertama kena pasti kuasa peralatan. Kuasanya adalah 40 watt, tetapi kita kena tukarkan kepada unit kilowatt. Okey, murid-murid kena tahu. Jadi daripada 40 watt, kita kena tukarkan kepada kilowatt. Macam mana? Kita kena bahagikan dengan 1000. So kita akan dapat 0.04 kW, iaitu kilowatt. Okey. Kemudian tempoh penggunaan mesti dalam unit jam, iaitu sebanyak 24 jam ikut pada soalan yang diberikan. Dan kita kena kira tenaga. Kalau murid kena ingat balik tingkatan 3 dah kira tenaga elektrik macam mana? Iaitu kuasa kena dalam tempoh penggunaan dalam jam. So 0.04 darabkan dengan 24, kita akan dapat 0.96 kWj. Okay, ini adalah untuk tenaga elektrik yang digunakan bagi mentol filamen selama 24 jam. Persoalan sekarang ni, berapa banyakkah karbon dioksida dibebaskan? Jadi dengan gunakan formula, tenaga elektrik yang digunakan bahagi dengan 50 kWj darab dengan 39, kita dapat 0.75 gram karbon dioksida dibebaskan kalau kita gunakan lampu filament 40 watt. Untuk selama 24 jam. 24 jam. Okey, jadi mungkin dalam soalan nanti mungkin keluarkan 10 jam. Jadi kita darabkan dengan 10 jam saja. Ini ingat formula tu lah. Ingat formula itu, betul. Alright. Jadi kalau kita tengok yang kedua pula, sebagai perbandingan kita gunakan lampu LED 10 watt. 10 watt tu sering macam tadi ialah kuasa, betul. Tapi kuasanya mesti ditukarkan dalam bentuk kilowatt. Jadi kita kena buat apa kena kilowatt tu, Azhar? Kita kena apa yang perlu kita buat adalah 10 watt tadi kita bahagi dengan 1000. 1000 pandai. So kita dapat 0.01 kilowatt. Okey. Dan tempoh penggunaan 24 jam bergantung kepada soalan yang diberi. Dan yang ketiga, nak cari tenaga ialah kuasa darab tempoh. Jadi dapat 0.2 24 kWj. Okey. Dan macam mana nak cari berapakah jumlah gas karbon dioksida yang dibebaskan? 0.24 ni kita kena bahagi dengan 50 sebab anggapan kita adalah 50 kilowatt jam tadi. Didarabkan dengan 39 gram karbon dioksida dibebaskan. So kita akan dapat sebanyak 0.19 gram dibebaskan. Okey. Jadi maksudnya pembebasan karbon dioksida lampu LED adalah lebih rendah berbanding lampu filamen tadi. Ya, nampak sangat. Memang Azhar budak yang sangat pandai pada hari ini. Kita harap murid kat rumah pun pandai macam Azhar juga. Okey, sebab kita dapat perbandingan di sini. Azhar, kita lihat kalau lampu filamen 40 watt kita menghasilkan 0.75 gram. Manakala lampu LED 10 watt menghasilkan 0.19 gram yang digunakan sama 24 jam. Mana yang membebaskan lebih banyak gas karbon dioksida? Berdasarkan tadi pemerhatian yang cikgu lakukan tadi, cikgu sampaikan dan cikgu ajarkan sebentar tadi, lampu LED sebenarnya pembebasan karbon dioksida adalah lebih rendah berbanding lampu berfilamen 40 watt tadi. Betul. Jadi agak-agak Azhar tadi kesimpulannya mana yang lebih mesra alam? Lebih mesra alam sudah pasti lampu LED, cikgu. Betul, pandai untuk Azhar. Bijaklah. Jadi kita dapat tahu. Okey, tapi ramai orang kata alah 0.19 gram kecil je. Itu kalau satu mentol. Kalau 10 mentol untuk satu rumah, 10 rumah, 1 juta rumah. So semua orang akan terlibat dalam pembebasan gas karbon dioksida. Tambah kalau di negara kita ada lebih kurang 30 juta. Betul. Rakyat setiap orang membebaskan banyak karbon dioksida, so kita akan dapat mencapai misi untuk menurunkan karbon dioksida di atmosfera kita. Cikgu, saya dapat tadi, cikgu, bila cikgu tekankan tadi, maksudnya dalam apa yang kita belajar ni adalah dalam pentaksiran penting kepada formula tadi, cikgu. Betul. Untuk memastikan jawapan kita betul atau salah. Betul atau salah, betul. Jadi kalau Azhar dah faham, murid-murid dekat rumah pun sudah faham, okey, jom kita buat uji minda lah kan. Kita belajar. Kalau tak faham, tak boleh diaplikasikan, tak guna juga, betul Azhar? Ya, cikgu. Jadi kita nak uji Azhar
Azhar lah hari ini kan. Kita nak kira berapakah jumlah karbon dioksida yang dibebaskan oleh penggunaan peralatan elektronik seperti yang tertera pada kaca televisyen anda. Baik, kita cikgu. ada 3 contoh penyaman udara, okey, iaitu 900 watt kuasanya digunakan selama 4 jam. Baik. Dan anggaran ialah 50 kilowatt jam akan menghasilkan atau membebaskan 90 gram karbon dioksida ke atmosfera. Baik. Okey, yang kedua kita ada mesin basuh, Baik. iaitu kuasanya 1500 watt. Tempoh penggunaannya ialah 2 jam satu hari. Baik. Banyak nak basuh baju agaknya. Ya, cikgu. Okey, dan dia membebaskan sebanyak 40 gram karbon dioksida bagi setiap penggunaan 50 kilowatt jam Ya. tenaga elektrik. Dan yang ketiga semestinya sedang menonton sekarang ni adalah televisyen, betul? Ya, Dan cikgu. televisyen ni sangat penting. Kuasanya ialah mungkin yang baik 300 watt sahaja. Okey, tempoh penggunaan adalah selama 5 jam. Okey, dan anggaran yang dibebaskan ialah sebanyak 35 gram karbon dioksida bagi penggunaan sebanyak 50 kilowatt tenaga elektrik. Baik. Jadi setiap satu ni berapa banyakkah tenaga elektrik yang akan dibebaskan? Baik. Sudahkah Azhar bersedia? Saya bersedia, cikgu. Saya kan rakan-rakan saya dekat rumah pun dah bersedia, cikgu. Boleh? Untuk menjawab. Boleh? Jadi kita akan jawab satu persatu. Baik. Jadi murid-murid di rumah pun boleh keluarkan kalkulator, pen dan kertas. Boleh sama-sama jawab bersama dengan Abang Azhar kita. Okey. Baik, Boleh cikgu. Azhar cuba menjawab sekarang? Boleh, cikgu. Untuk yang pertama ni, cikgu, penyaman udara tadi kalau ikut kepada formula yang cikgu ajarkan tadi, 900 watt kita perlu bahagi dengan 1000. Betul. Jadi kalau kita bahagi dengan 1000 dapat jawapannya 0.9 kilowatt. Betul. Okey. Okey, 0.9 kilowatt sebab Ya. kita kena bahagikan dengan 1000 Ya. supaya tukarkan watt kepada kilowatt. Pandai Jadi tempoh Azhar. penggunaan jawapannya dah ada 4 Okey, jam. alright. Jadi kita hanya ambil balik. Okey. Macam mana kita kira tenaga elektrik, Azhar? Tenaga elektrik untuk kita dapatkan adalah kuasa tadi didarab dengan tempoh penggunaan. Jadi 0.9 kita darab dengan 4, jawapannya adalah 3.6, cikgu. Okey, alright. 36 kWj ini adalah unit kepada tenaga elektrik. Ya, cikgu. Okey. So, boleh tak Azhar baca anggapan dia berapa macam mana? Anggapan Okey. kita macam mana? Anggapannya, cikgu, untuk jumlah karbon dioksida yang dibebaskan untuk kita dapatkan tenaga elektrik yang digunakan tadi, kilowatt per jam tadi, kita bahagikan dengan 50. Okey. Kemudian kita perlu darabkan kepada 90 yang dah dibagi tadi. Okey, betul. 90 gram. Jadi jawapannya adalah 6.48, cikgu. 6.48. Betul. Tahniah kepada Azhar. Yeay, terima kasih, cikgu. Jadi kalau Betul, kita cikgu, betul, tepat jawapan Azhar. Bijak. Sangat-sangat bijak. Saya ada bukti, cikgu. Ada bukti. Bukti, betul. Boleh tunjukkan jawapan Azhar. Betul, 6.48 gram. Tahniah Azhar. Terima Jadi kasih, Azhar cikgu. boleh tak tampal papan ganjaran satu butterfly. Wow. Rama-rama untuk Azhar. Terima kasih, cikgu. Saya ambil yang paling besar, cikgu. Boleh. Paling besar untuk Azhar. Boleh. Sekali-sekala nak riak, cikgu. Riak untuk belajar tak ada masalah. Itu persaingan sihat katanya. Baik, cikgu. Okey. Kalau tadi Azhar dah berjaya mengira penyaman udara, Ya. sekarang ni kita kira mesin basuh yang berkuasa 1500 watt yang digunakan selama 2 jam. Baik. Okey, berapa Azhar? Okey, baik. Saya gunakan formula yang sama tadi, cikgu. Cikgu sebut tadi 1500 watt. Kita perlu bahagi dengan 1000 untuk kita dapatkan kilowattnya 1.5, cikgu. Alright, betul, pandai. 1.5 kilowatt ialah untuk kuasa. Jadi tempoh penggunaannya dah pun dinyatakan 2 jam. Okey. Jadi saya hanya ambil balik 2 jam. Betul. Jadi untuk dapatkan tenaga elektrik yang digunakan kilowatt per jam tu adalah dengan kita darabkan 1.5. Betul. Darab dengan 2, jadi kita akan dapat 3, cikgu. 3, okey, betul. Alright, 3 Okey. kWj adalah merujuk kepada tenaga elektrik yang digunakan. Ya, cikgu. Okey. Kemudian Jadi berapakah jumlah pembebasan gas karbon dioksida pula, Azhar? okey, untuk kita dapatkan tu, cikgu, kita perlu apa yang kita perlu lakukan adalah 3 tadi kita bahagi dengan 50. Okey. Kemudian kita kena darabkan dengan 42 seperti yang dinyatakan, Okey, cikgu. dia nyatakan 42 gram dibebaskan bagi setiap penggunaan 50 kilowatt jam. Ya, cikgu, dan jawapannya adalah 2.52 gram, cikgu. Okey, Azhar yakin ke jawapan Azhar ni? Saya yakin dan saya kunci jawapan saya, cikgu. Jawapan. Oi, belagak betul Azhar ya. Okey, kita tengok cek jawapan Azhar adakah betul. 2.52 gram. Tahniah Azhar. Ya, terima kasih,
kasih cikgu. Untuk keduanya cikgu. Betul. Okey, alhamdulillah. Jadi kita harap murid-murid kat rumah pun boleh jawab macam sebijak Azhar. Amin, saya yakin semua betul tu. Ramai betul tu cikgu. Tahniah. Alhamdulillah. Okey, Sri Azhar, saya tambahkan satu lagi ganjaran. Ganjaran, Rama-rama untuk Azhar. Itu dia, terima kasih. Saya juga mewakili rakan-rakan kat rumah yang betul cikgu. Betul. Tahniah kepada murid yang dapat jawab sebijak Azhar. Mungkin Azhar ni dah makan kismis hari-hari. Murid kena makan kismis juga macam Azhar. Termasuk kurma cikgu. Termasuk kurma. Alhamdulillah. Okey. Azhar, kita boleh beralih ke soalan yang lebih mencabar. Baik cikgu. Okey, soalan yang ketiga ni mungkin agak sukar mungkin. Ya, tapi kita lihatlah sama ada Azhar berjaya ataupun tidak untuk menjawab soalan yang ketiga ini. Okey. Dia berikan sini adalah televisyen dengan kuasa elektriknya adalah 300 watt. Okey. Digunakan selama 5 jam. Mungkin 5 jam tu untuk menonton Didik TV KPM Azhar. Baik. Okey. Dengan anggapan 5 kilowatt-jam tenaga elektrik menghasilkan sebanyak 35 gram karbon dioksida. Baik. Persoalannya, berapakah yang dibebaskan oleh penggunaan televisyen tersebut? Tadi. Okey, baik. Saya mulakan kiraannya cikgu. Okey, silakan Azhar. Untuk kita dapatkan kilowatt tadi, formula yang cikgu kongsikan tadi mesti kita bahagikan 300 watt, kita mesti bahagi dengan 1000 untuk kita dapatkan kilowattnya. Jadi jawapannya adalah 0.3. Oh, dah ada cikgu. Okey, pandai. 0.3 kW. Jadi tempoh penggunaannya cikgu dah dinyatakan 5 jam. Okey, betul, pandai. Okey, 5 jam. Jadi untuk dapatkan tenaga elektrik yang digunakan ni mesti kita darabkan kuasa darab dengan tempoh penggunaan tadi. Betul. 0.3 kita darabkan dengan 5. Jadi jawapannya adalah 1.5 cikgu. Okey, dapat 1.5 kWj. kWj. Okey, dan untuk kita dapatkan jumlah karbon dioksida yang dibebaskan tadi, apa yang perlu kita lakukan? Apa formula dia? Formulanya adalah 1.5 tadi, kita mesti bahagi dengan 50. Okey. Dan kita mesti darabkan dengan 35 gram seperti yang dinyatakan dalam soalan tadi. Betul. Jadi jawapannya 1.05 cikgu ataupun 05 cikgu. Okey, 1.05 gram. Itu dia jawapan yang sangat tepat. Bijak. Terima kasih cikgu. Jadi inilah kalau gunakan selama 5 jam televisyen, kita akan membebaskan sebanyak 1.05 gram karbon dioksida ke atmosfera kita. Baik. Jadi tahniah Azhar, jawapan yang sangat tepat. Kita harap murid kat rumah pun dapat jawapan seperti Azhar. Ya. Dan seperti biasa, Azhar, ganjaran menanti anda. Terima kasih cikgu. Rama-rama yang indah di papan ganjaran anda. Itu dia cikgu. Saya wakil kawan-kawan kita, saya tampal atas jawapan yang betul. Cikgu, saya tak langsung cikgu. Seronoknya sebab setiap penggunaan bahan elektrik ataupun peralatan elektrik kita dapat tahu berapakah jumlah karbon dioksida yang dibebaskan. Ya, dan sebab itulah kita perlu gunakan yang ada label kecepatan tenaga 5 bintang supaya dapat mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Itu dia cikgu. Saya tak sabar sebenarnya nak banyak lagi belajar dengan cikgu berkenaan dengan kita kata sains berkenaan dengan kelestarian alam sekitar ni cikgu, tapi kita nak berhenti seketika. Kita nak bagi ruang dan peluang untuk semua dekat rumah relax kejap. Kita kembali selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Mata pelajaran sains dengan topik kelestarian alam sekitar yang kita akan fokuskan dalam slot menengah atas pada hari ini. Kita bersama dengan Cikgu Raimi dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Duzaimah. Baik Cikgu, untuk kelestarian alam sekitar ni, saya sebenarnya teruja sangat nak tahu dengan lebih mendalam lagi Cikgu. Kalau kita boleh cerita dan kupas lebih terperinci. Baik, terima kasih Azhar. Sama-sama, Jadi cikgu. seperti yang kita dah tahu dalam tajuk kelestarian alam sekitar ini, kita ada dua simbol yang penting yang menggambarkan alam sekitar kita. Baik. Kalau Azhar tahu gambar yang pertama tu tapak kaki tu adalah merujuk kepada apa? Itu merujuk kepada jejak Cikgu. Jejak Jejak karbon. pandai. Okey, yang hi-fi yang Azhar kata tu ini apa? Ini adalah tapak tangan karbon. Betul. Okey. Jadi kita pun dah tahu dah kalau kita refleksi semula apakah yang dimasukkan dengan jejak karbon, iaitu sesuatu yang meninggalkan kesan impak negatif kepada kelestarian alam
alam sekitar. Contohnya adalah pembebasan gas karbon dioksida. Manakala untuk tapak tangan karbon pula ialah dia punya berlawanan, bertentangan dengan peranan jejak karbon tadi, iaitu tapak tangan karbon ini ialah memberikan kesan ataupun impak positif terhadap kelestarian alam sekitar. Okey. Jadi kita tahu dah jejak karbon ini banyak dibebaskan oleh penggunaan tenaga elektrik, penggunaan kenderaan, penggunaan air, semua akan membebaskan gas karbon dioksida. Persoalan sekarang ini ialah bagaimanakah kita untuk mengatasi masalah ini. Jadi untuk mengatasi masalah ini, saintis memperkenalkan 5 langkah tapak tangan karbon. So 5 kan? So kita kena belajar 5 langkah tapak tangan karbon. Baik, jadi simbol 5 tu memberi maksud 5 langkah. 5 langkah yang kita kena ambil untuk mengatasi masalah jejak karbon tadi. Baik, okey. Baik. Yang pertama, okey, kita akan pergi yang pertama ialah saya nak tanya Azhar lah. Okey, manakah yang lebih mesra alam untuk membina rumah? Adakah gunakan simen atau menggunakan kayu balak? Kalau saya salah, mohon cikgu betulkan saya. Tapi kalau menurut pandangan saya, cikgu, saya rasa jawapannya adalah kayu balak, cikgu. Okey, kita cek jawapan Azhar. Betul, okey. Betul, cikgu? Ya, betul. Yes, tahniah Azhar. Sebab apa ya Azhar? Sebab penggunaan kayu balak ini dia adalah bahan yang kurang membebaskan gas karbon dioksida berbanding dengan penggunaan simen. Kita tahulah simen ini ada banyak bahan yang dicampur, ia perlu proses pembuatan. Dan perlukan masa yang panjang untuk menghasilkan simen berbandingkan penggunaan kayu balak. So jadi secara keseluruhannya penggunaan bahan yang kurang jejak karbon adalah yang paling sesuai bagi menangani masalah ini. Baik, cikgu. Okey, kita pergi langkah yang kedua. Saya nak tanya Azhar, kita ada bateri telefon bimbit, kita ada panel suria, okey, atau solar panel. Adakah peralatan tersebut boleh digunakan berulang kali dalam tempoh masa yang panjang? Baik. Untuk kedua-dua dia ke cikgu? Jawapannya, cikgu, saya pilih ya, cikgu. Ya, betul. Okey, sebab telefon bimbit kita bagusnya ialah ia boleh digunakan berulang-ulang kali. Habis bateri kita boleh cas semula untuk penuh semula dan guna. Berbanding kalau kita gunakan bateri yang pakai sekali je buang. Jadi dia tak mesra alam sebab semasa pembuatan dia banyak kali, so dia akan membebaskan lebih banyak gas karbon dioksida. Okey, jadi kita kena pastikan produk yang kita pakai mestilah yang ada kita hayat yang panjang. Apa di kita hayat kita akan belajar selepas ini. Jadi kita gunakan kita hayat panjang, maksudnya kita boleh guna berulang-ulang kali. Jadi contoh panel suria pun dalam masa yang panjang kita boleh menjadikan tenaga elektrik berulang-ulang kali. Jadi dia akan mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Baik, cikgu. Okey, itu yang kedua, pemanjangan kitar hayat dan juga peningkatan kecekapan produk. Okey, yang ketiga, ini ialah stesen jana kuasa hidroelektrik yang terletak di Bakun, Sarawak. Antara yang terbesar. Jadi saya nak tanya Azhar, adakah stesen jana kuasa hidroelektrik ini lebih mesra alam? Soalan ini agak sedikit mengelirukan, cikgu. Saya rasa, cikgu, jawapan saya macam tidak, cikgu. Tidak? Tidak, Ya. Okey, maksud dia tidak mesra alam, maksud Azhar? Ya, cikgu. Okey. Betul ke, cikgu? Okey, mungkin jawapan Azhar kurang tepat. Mungkin ada justifikasi yang lain. Okey, tapi dari sudut pembebasan gas karbon dioksida, stesen jana kuasa hidroelektrik ini dia lebih mesra alam kerana dia kurang membebaskan gas karbon dioksida. Okey. So kita kena guna penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau, iaitu yang lebih mesra alam. Selain daripada stesen jana kuasa hidroelektrik menggunakan air, kita juga ada tenaga solar, kita juga ada tenaga ombak, kita juga ada tenaga angin. Di mana kesemua ini tidak membebaskan gas karbon dioksida ke atmosfera. Berbanding kalau kita menggunakan stesen jana kuasa yang menggunakan bahan bakar api fosil, contohnya adalah petroleum. Jadi melibatkan pembakaran, semestinya semasa pembakaran gas karbon dioksida akan dibebaskan. Jadi itu tidak bagus untuk alam sekitar dan tak bagus untuk kita punya kelestarian. Baik, cikgu. Jadi faham? Faktor yang ketiga, kena gunakan tenaga yang tidak membebaskan atau kurang membebaskan gas rumah hijau. Jadi hidroelektrik tadi sebenarnya baguslah. Bagus, betul. Kurang membebaskan karbon dioksida. Betul, bijak Azhar, memang bagus. Terima kasih, cikgu. Kita dah pergi faktor yang ketiga ataupun langkah yang ketiga. Ya, cikgu. Sekarang kita akan beralih kepada langkah yang keempat. Baik, cikgu. Okey.
Apakah kaedah yang diwakili dengan simbol ini? Ni kita sekolah rendah pun kita dah biasa dah tengok simbol ini. Ya, cikgu. Ini simbol apa ni, Azhar? Ini cikgu, simbol ni adalah simbol kitar semula, cikgu. Betul. Ataupun biasa kita sebut kat sekolah apa? 3R. 3R. Apa 3R tu? Recycle, reuse dan juga reduce. Begitu confident ya. Betul juga. Betul. Pronunciation yang sangat perfect. Baik, Okey, cikgu. sangat sempurna. Ya. Okey, sangat tepat. Jadi itu dulu kita gunakan 3R, Azhar. Tapi untuk menyahut cabaran satu dunia, untuk langkah tapak tangan karbon ini, so kita memperkenalkan bukan lagi 3R tetapi 5R. 5R? Bukan Rahimi Rahim, bukan. Bukan. Dia ada istilah-istilah dia, bukan 3R tapi sekarang ni adalah 5R. Okey. Azhar nak tahu tak apa itu 5R? Saya nak tahu, cikgu. Okey. Jadi kaedah yang keempat ialah pengurusan sisa. Sisa ni adalah bahan buangan. Baik. Jadi lepas kita guna satu bahan, mesti kita akan buang dan dia akan jadi bahan sisa. Jadi sisa ini perlu diuruskan dengan cekap untuk memastikan kelestarian alam sekitar. Jadi dalam langkah tapak tangan karbon ini, kita memperkenalkan 5R. R yang pertama ialah refuse. Refuse maksudnya adalah kita tidak menerima atau menolak kalau yang benda yang kita tak perlu. Baik. Contohnya zaman sekarang ini kita ada penyedut minuman daripada besi contohnya, ataupun aluminium, ataupun daripada keluli. Okey, jadi bila kita bagi dekat kita makan, dia bagi stor, tidak, jangan, tidak, saya tak nak. Kita menolak sebab saya bawa saya punya penyedut minuman sendiri. Sebab kita ada pilihan lain. Pilihan lain. Ataupun kita digalakkan bawa bekas minuman sendiri, nak pergi minum air, beli bawa botol air sendiri, gunakan botol air, jangan gunakan plastik. Okey, jadi kita refuse, tolak. Baik, cikgu. Okey, R yang kedua ialah reduce. Reduce kita kena kurangkan. Kalau hari ini kita gunakan 5 beg plastik, mungkin esok gunakan 4. Okey. Dan esok seterusnya kita gunakan 3 dan hari ini kurang. So kita kurangkan sisa dan kurangkan penggunaan barang lah. Okey, dan yang ketiga ialah reuse. Reuse ni maksudnya adalah guna semula. Kalau kita ada botol air, kita jangan buang terus. Kita boleh gunakan berulang-ulang kali. Jadi kita dapat mengurangkan pembuangan sisa dekat tapak pelupusan sampah. Okay. Dan yang keempat, kita ada R yang keempat iaitu recycle. Masuk recycle ini ialah kitar semula. Maknanya kalau kita nak buang, barang itu mesti dibuang di tempat yang sesuai untuk dikitar semula supaya kita boleh gunakan sumber yang sama untuk menghasilkan produk yang lain pula. Baik, cikgu. Okey, jadi lebih mesra alam. Dan R yang kelima, R yang baru mungkin bagi Azhar juga dan murid-murid yang lain, iaitu road. Okey, road ini maksudnya ialah mereput. Okey, mereput. Jadi proses pereputan juga akan membebaskan gas karbon dioksida. Jadi kalau kita gunakan R yang kelima ini, contohnya adalah kita memudahkan proses pereputan sisa ini, kita akan dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Sebagai contoh, kalau kita makan, kita ada sisa makanan, betul? Ya, cikgu. Sisa makanan ini kalau kita buang, Azhar, dia akan berlaku proses penguraian pereputan di mana dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Akan menyumbang kepada atmosfera kita. Tak bagus. Okey, so daripada sisa makanan itu, kalau kita gunakan kaedah road ini, kita boleh modifikasi, ubah suai sisa makanan itu menjadi baju kompos. Jadi kita boleh buat baju kompos, kita letak kat tumbuhan kita, so baju itu akan termendap bawah tanah, di mana karbon dioksida yang sebabnya dibebaskan ke atmosfera tadi itu akan termendap di dalam tanah kita. Okey, jadi tanam dalam tanah, cikgu. Betul. Jadi kita gunakan pereputan sisa. Baik, cikgu. Jadi itu adalah langkah yang keempat, Azhar. Ya, cikgu. Ada satu lagi, cikgu. Satu lagi, langkah yang kelima bagi tapak tangan karbon. Okey. Alright. Apakah yang berlaku kepada karbon dioksida? Jadi kita tengoklah, ada lautan, ada hutan, okey. Jadi ada karbon dioksida pula masuk ke dalam laut, masuk ke dalam hutan. Okey, agak-agak Azhar ni gambar ni menunjuk kepada apa? Ini menunjuk kepada... Alamak, saya pun tak pastilah. Tak pasti ya? Okey. Baik, ini sebenarnya adalah merujuk kepada sinki karbon. Okey. Apa dia sinki? Karbon, cikgu? Betul, sinki karbon, Azhar. Jadi sinki ni kalau kita tengoklah, kalau kita basuh tangan dekat sinki, air semua akan turun ke bawah, betul? Ya, cikgu. Jadi sama konsepnya ialah kita gunakan sinki karbon ini untuk serap karbon dioksida daripada atmosfera dan masuk ke dalam bumi kita. Baik. Okey, supaya dapat mengurangkan jumlah karbon dioksida dekat kita punya atmosfera. Jadi kat mana tempat sinki karbon ini?
ada dua. Yang pertama ialah dekat hutan. Baik. Dan yang kedua ialah dekat lautan. Kenapa dekat hutan ni? Sebab hutan ada banyak pokok di mana pokok akan menjalankan proses fotosintesis. Di mana dia akan serap karbon dioksida untuk dia menghasilkan makanan dia sendiri dan akhirnya karbon dioksida itu akan termendap di dalam pokok dan juga di dalam tanah. Baik. Jadi dapat mengurangkan karbon dioksida. Jadi hutan ialah sinki karbon. Baik. Yang kedua ialah di lautan. Okey. Kenapa lautan ada kaitan dengan karbon dioksida? Okey, lautan ialah air ya, Azhar. Jadi ada banyak air. So air ini juga adalah tempat di mana gas karbon dioksida boleh melarut. Jadi kalau dia melarut, dia akan daripada atmosfera atau udara akan kekal di dalam air laut. Jadi dia akan turun ke bawah. Ia akan turun ke bawah dalam laut. Jadi secara langsung akan dapat mengurangkan jumlah gas karbon dioksida di atmosfera kita. Baik. Jadi kita ada berapa langkah sebenarnya? Kita ada 5 cikgu simbolik kepada tapak tangan karbon kita. Betul. Ada 5 langkah untuk mengurangkan jejak karbon ataupun pembebasan gas karbon dioksida. Jadi kita nak uji minda lah sekarang. Okey cikgu. Okey. Jadi kita ada 5 gambar yang Seremi bagi dekat paparan televisyen ini. Sekarang ini kita nak minta Azhar untuk suai padankan maklumat gambar ini dengan maklumat yang tertera pada papan putih itu. Okey. Azhar boleh tak tengok gambar tersebut, lihat gambar dan boleh tak Azhar bagi sedikit justifikasi gambar tersebut apa dan manakah pernyataan yang sesuai bagi gambar tersebut? Baik, saya ambil dulu yang pertama cikgu. Okey, mana Azhar nak pilih? Kalau saya tengok di sini cikgu, boleh kongsikan gambar tu. Gambar ni adalah gambar bateri cikgu. Gambar bateri, okey. Okey, gambar bateri tadi adalah mungkin pemanjangan kita hayat dan peningkatan kecekapan produk cikgu. Betul. Sebab boleh digunakan berulang kali. Betul, gunakan dalam jangka masa yang panjang berulang kali. Betul Azhar, tampal di situ. Cikgu, saya tampal di sini. Ya, tepukan untuk Azhar. Alamak, terlekat. Okey, tak apa Azhar, boleh janji tahu situ jawapan pemanjangan sini, kita. cikgu. Betul. Okey. Sini. Jadi betul cikgu satu Betul, satu untuk Azhar. Baik. Tepat. Tengok gambar yang kedua Azhar. Gambar yang kedua, saya tengok dulu ni, penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. Sinki karbon. Okey cikgu. Apa ini gambar infografi yang Azhar dapat? Ini kita ada hutan dan lautan. Ada 2 tan kat sini. Betul. Tadi cikgu sebut sinki karbon tadi. Betul. Boleh dilarut ataupun boleh dilarut dalam air laut. Larut dalam air laut dan juga dalam diserap hutan. oleh pokok. Itu dia cikgu. Okay. Kalau di sini di hutan, yang ni adalah dalam laut lah. Betul. Jadi jawapan ni adalah penyingkiran gas rumah hijau. Betul. Ada penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. Sinki karbon kita dua iaitu lautan dan juga hutan. Okey. 2 tan tadi cikgu. 2 tan lagi. Okey, lagi 3 lagi gambar untuk Azhar selesaikan. Pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar. Kejap cikgu. Sisa. Okey, sisa. Okey, saya tahu cikgu. Sisa. Ada 5R tadi. 5R. Bukan 3R. Bukan 3R lagi sekarang. 5R. So ada refuse, reduce, reuse, recycle dan juga rot. Pandailah. Pengurusan yang cekap. Betul. Saya letak sini. Bijaklah. Jadi murid-murid pun boleh ingat macam mana Azhar boleh ingat dekat studio kita hari ini. Murid-murid kat rumah pun boleh jawab macam Azhar, betul? Baik cikgu, insya-Allah harap-harapnya macam tu cikgu. Okey, kita beralih kepada gambar yang keempat. Yang keempat cikgu, penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau. Ada 2 bahan. Dia sebut tadi tenaga. Okey, tenaga saya pilih yang ni cikgu. Sebab ini menghasilkan tenaga tadi. Okey. Kita panggil macam kincir angin ni. Ya betul, tenaga angin, tenaga Suria, panel betul. Suria. Yes. Jadi ini jawapan dia adalah penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau. Betul. Dan yang terakhir semestinya. Dan yang terakhir cikgu, tidak ada pilihan lain melainkan penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk. Betul. Jadi jawapannya adalah ini cikgu. Ya, jadi kita kena gunakan bahan yang rendah pembebasan gas karbon dioksida. Jadi betul jawapan Azhar. Boleh tak bagi ganjaran untuk Azhar? Ya, terima kasih cikgu. Okey, silakan tampalkan ganjaran Azhar. Jadi murid-murid kat rumah pun dapat juga ganjaran yang diwakili oleh Abang Azhar yang kacak kita ni. Amin. Itu dia. Ini adalah ganjaran bersama cikgu. Betul. Itu dia. Tahniah
Azhar dapat menyelesaikan 5 langkah tapak tangan karbon. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. So akhirnya cikgu kita dapat faham berkenaan dengan tadi 5 tapak tangan karbon memberi simbolik kepada 5 langkah untuk kita menyelesaikan permasalahan pemanasan global kita tadi. Betul. Cikgu. Okey, dan cikgu kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Saya tengah seronok dapat banyak rama-rama nak cuba terbang kejap. Kita jumpa selepas ini dalam slot mendengar atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Slot mendengar atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk mata pelajaran sains dengan topik yang kita akan bincangkan kelestarian alam sekitar. Kita bersama dengan Cikgu Raimi dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Duzaima. Baik Cikgu Raimi, apa yang kita nak fokuskan kali ini untuk mata pelajaran sains dan juga topik yang kita nak bincangkan di kelestarian alam sekitar ni Cikgu? Okey, jadi tadi kita dah banyak berbicara berkenaan dengan jejak karbon, tapak tangan karbon dan kita tidak lari dengan perkataan kitar hayat produk. Ya, cikgu. Jadi kitar hayat produk ini sebenarnya apa? Kitar hayat produk, cikgu. Jadi apa kitar hayat produk itu, Azhar? Itu persoalannya, cikgu. Itu persoalannya. Jadi Serimi akan jawab persoalan tersebut. Baik. Jadi kitar hayat produk ini ialah merujuk kepada daripada bermulanya produk itu dihasilkan sehinggalah ke peringkat pelupusannya. Jadi dia satu kitaran. Jadi untuk murid-murid yang sedang belajar sains sekarang ini, kita ada 5 peringkat kitar hayat satu produk, iaitu bermula daripada sumber, kemudian kita ada pembuatan, kita juga ada pengangkutan, kita juga ada penggunaan dan kita ada pelupusan. Okey, sumber ni maksudnya ialah kita mendapatkan satu bahan, asal, sumber asal untuk kita masukkan produk. Contohnya sumber daripada hutan, contohnya daripada kayu untuk kita buat rumah, untuk kita buat kertas, dan sebagainya. Kita juga ada sumber daripada bawah tanah, mineral, emas, perak, aluminium, besi dan sebagainya. Kita juga ada sumber daripada lautan. Jadi semua sumber yang kita dapat ini, kita perlu hasilkan barang atau produk dekat mana? Biasa dekat kilang, betul? Ya, cikgu. Jadi di peringkat yang kedua daripada sumber kita hantar dekat kilang untuk tujuan proses pembuatan. Okey. So kita buatlah produk yang kita nak. Okey, contoh yang paling mudah daripada kayu tadi, kita boleh menghasilkan kertas. Okey. Kita buat kertas ialah di mana? Di kilang lah. Betul. So kertas sekarang ni pun dah siap. So daripada kilang kita kena hantar kepada pengguna. Okey, kita nak jual ke, nak hantar ke sekolah ke kertas itu ataupun hantar ke perpustakaan ke contohnya. Jadi untuk penghantaran itu kita pasti memerlukan pengangkutan. Okey, kita perlukan pengangkutan. Jadi pengangkutan ni akan membantu untuk bawa produk tadi itu daripada kilang ataupun di kawasan pembuatan tadi itu ke pengguna. Okey. Jadi peringkat yang keempat ialah penggunaan. So bila kita dah hantar, dah sampai dekat kita, contohnya kita ada kertas ke atau buku tadi tu, kita boleh guna, betul? Betul, cikgu. Guna sampai habis pakai. Apa kita kena buat dengan kertas tu? Kita kena lupuskan, cikgu. Lupuskan. Pandai, Azhar. Kita kena buang, betul? Ya, cikgu. Jadi kita akan peringkat yang kelima, pelupusan. Okey. Jadi itulah secara ringkaslah. Dan di mana murid-murid kena tahu di setiap peringkat ini dia akan membebaskan karbon dioksida. Okey, sebagai contohlah kalau di peringkat pengangkutan, kita ada 2 produk. Satu datangnya daripada Malaysia, satu daripada Qatar. Ya, cikgu. Jauh. Naik kapal terbang sampai ke Malaysia produk tersebut. Okey. Jadi Azhar rasa Azhar nak beli produk yang daripada buatan Malaysia ke daripada luar negara contohnya? Saya rasa, cikgu, saya akan beli daripada dalam Malaysia, cikgu. Dalam Malaysia? Buatan Malaysia? Betul, cikgu. Lebih baik ke? Sebab
kurang pembebasan karbon dioksidanya, cikgu. Apa justifikasikan jawapan Kerana Azhar? cikgu, satu kita kata dari sudut jarak dan kedua adalah penggunaan sebagai contoh petroleum dan sebagainya. Betul. Pandainya Azhar. Ni memang makan nasi kismis ke air dengan kurma? Tambah kurma, cikgu. Tambah kurma. Baguslah Azhar. Memang bijak. Contohnya macam itu. Ya. Jadi kita kena dalam penggunaan produk, jadi kita kena fikir adakah produk yang kita pakai ini adalah mesra alam dari sudut sumbernya, pembuatannya, pengangkutannya, penggunaan dan juga pelupusannya. Jadi setiap peringkat itu akan memberikan kesan kepada alam sekitar kita. Baik. Okey, disebabkan kita ada pelupusan ni ada dua cara. Okey, kita akan wujudkan ataupun kita akan tahu bahawa kita ada dua jenis kitar hayat produk. Okey. Okey, terdapat dua jenis. Okey, yang pertama namanya adalah kitar hayat bagi suatu produk daripada sumber sehingga ke peringkat di kitar semula. Jadi keywordnya adalah sumber ke kitar semula. Okey. Okey, dalam buku teks pun kita akan gunakan istilah ini, cradle to cradle life cycle. Jadi cradle to cradle maksudnya daripada sumber tadi, pelupusan ni nanti kita kitar semula. Okey, jadi kita tengok contoh je ya Azhar. Okey, dan kitar hayat yang kedua namanya ialah kitar hayat bagi suatu produk daripada sumber ke peringkat dibiarkan mereput. Maknanya kita tak kitar semula, kita hantar ke tapak pelupusan untuk dia mereput secara semula jadi ataupun dengan proses-proses kimia yang lain. Ataupun kita panggil tadi singki karbon je. Okey, kalau singki karbon itu kita secara alami semula jadi. Okey, tapi ini adalah produk yang kita dah pakai tadi ni, kita buangkan ini di tapak pelupusan sampah. Azhar. Faham. Okey, itu ialah dibiarkan dia mereput. Okey, so dalam bahasa Inggeris dan dalam buku teks kita gunakan istilahnya adalah cradle to grave life cycle. Cikgu. So kita kena dua, cradle to cradle life cycle. Satu adalah cradle to grave life cycle. Ada dua. Kalau yang pertama tadi kita kitar semula di peringkat pelupusan dia. Yang kalau cradle to grave ni ialah di peringkat pelupusannya tadi tu kita biarkan dia mereput secara semula jadi. Okey. So kita tengok contoh satu persatu lah. Cikgu. Okey. Yang inilah contoh cradle to cradle life cycle. Okey, maksudnya daripada sumber dan ia dibiarkan dia akan digunakan untuk dikitar semula di peringkat pelupusannya. So contohnya kita ada sumber. Azhar, yang pertama apa? Sumber, cikgu. So sumbernya kita ambil dari hutan iaitu pokok ataupun kayu. Kayu, kemudian sumber ini kita hantar dekat kilang untuk proses pembuatan. Nak buat apa dalam kes ini? Kita nak buat kertas. Ya, cikgu. Okey, kita hantar ke kilang untuk proses pembuatan. Daripada peringkat pembuatan, kita akan hantar ke mana? Ke peringkat yang ketiga. Pengangkutan, cikgu. Ya, betul. Kena ada proses pengangkutan atau peringkat pengangkutan. So, di mana daripada kilang, kertas yang dah siap tadi tu, ia akan dihantar kepada pengguna. Bila dia sampai pengguna, apa jadi peringkat seterusnya? Pengguna, cikgu. Penggunaan, kemudian kita akan akhirkan dengan pelupusan. Ya, betul. Lepas kita guna, so buku ke kertas ke yang kita dah pakai ini, dan kalau kita dah tak nak pakai dan kita akan pergi peringkat yang seterusnya iaitu peringkat pelupusan. Pandai Azhar. Jadi kita buanglah sampah tu. Okey, kita buang sampah tersebut. Okey, tetapi untuk peringkat ataupun kitar hayat cradle to cradle life cycle ini, di peringkat pelupusan ini macam Seremi cakap di awal tadi, kita akan biarkan dia untuk dikitar semula. So kita hantar dekat mana tempat untuk dikitar semula. So daripada kita semula ini, kita tak perlu lagi dapatkan sumber yang baru. Di mana daripada bahagian semula ini kita boleh terus saja ke proses pembuatan. So kita dapat menjimatkan sumber dan dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida semasa proses pereputan. Okey. Jadi nampak tak ada satu kitaran? Nampak, cikgu. Jadi nama adalah kitar hayat produk. Okey. Disebabkan dia kita semula, kita namakan ialah cradle to cradle life cycle. Jadi dia tidak habis di pelupusan saja, cikgu. Betul, betul. Dan dia akan berterusannya lah. Dan kita akan dapat menjimatkan sumber kita. So hutan tak perlu nak ditebang, pokok tak perlu ditebang untuk buat produk kita. So dia lebih mesra alam lah. Okey, faham Azhar? Faham, cikgu. Okey, kita tengok contoh yang kedua ialah cradle to grave life cycle. Okey, sama juga Azhar. Yang pertama mesti kita ada
sumber. Contohnya daripada pokok lah. Okey, kat hutan dia terbang, dapatkan batang pokok dia ni untuk kita buat kertas. So kita kena hantar dekat mana? Kita kena hantar dekat kilang untuk buat proses pembuatan. Kertas dah siap kita hantarkan macam mana? Kena guna apa? Pengangkutan lah, Azhar. Kan, kita hantar dekat lori, hantar dekat kita pengguna. Dekat kedai ke, dekat library ke atau sebagainya. So kita guna, dah tak nak guna, kita kena buat apa? Kita lupuskan, Lupuskan dia, prosesnya adalah pelupusan. Okey, berbeza dekat sini, kita lihat murid-murid sekalian, cradle to grave life cycle. Di mana bahagian pelupusan ini kita akan hantar di tapak pelupusan sampah untuk berlaku prosesnya mereput. Jadi Azhar, mereput ini tak bagus. Sebab apa? Sebab semasa proses pereputan itu berlaku, ia melibatkan lebih banyak bakteria. Bakteria akan datang untuk mereputkan bahan organik dan masa proses pereputan itu semestinya dia akan membebaskan lebih banyak gas karbon dioksida. Jadi tak bagus untuk alam sekitar. Dan kita kena mula balik kita punya kitaran ini dengan mendapatkan sumber yang baru. Jadi kita kena tebang lagi pokok untuk dapatkan kertas yang baru. Okey, so ini dinamakan sebagai cradle to cradle life cycle. Di mana akhirnya pelupusan cradle to grave. Tersasul pun. Maaf saya. So kita kena buat apa? Bagus kita saja nak uji Azhar tu. Sebab dia mereput, betul? Jadi dia adalah cradle to grave. Murid yang bijak. Saya tahu sebab tadi cikgu tadi jeling-jeling saya. Cikgu ni saya saja ni. Baik, cikgu. Okey. Jadi Azhar dah boleh bezakan tak cradle to cradle dengan cradle to grave? Boleh, cikgu. Kalau saya tengok dari kedua-dua cikgu, kalau saya salah membetulkan saya, yang pertama tadi adalah lebih selamat dan lebih baik berbanding cradle to grave life cycle. Alamak, Azhar dah terjawab soalan serini lah. Alamak. Okey. Jadi dah tanya Azhar lah apa pilihan yang terbaik dalam kes ini. Itu dia. Cradle to cradle ke cradle to grave? Tadi sebab cikgu bentangkan tadi, saya nampak cradle to cradle life cycle adalah lebih baik berbanding cradle to grave life cycle. Okey, betul. Pandai Azhar. Jadi kita nak uji minda lah. Kita kena taksil Azhar ni faham tak faham. Cakap je. Betul tak betul? Okey, jadi kita minta Azhar untuk susun gambar-gambar kita hias produk dekat papan putih ini. Okey, kita mulakan dululah dengan cradle to cradle life cycle. Okey, daripada sumber sampailah ia di kita semula. Saya pilih dulu. Okey, tadi sebab sumber dia ada satu-satunya adalah kita guna pokok ataupun kayu. Betul. Betul, cikgu. Betul, pandai. Okey, kemudian pembuatan, cikgu. Pembuatan kita hasilkan kilang, kan? Kita hasilkan kertas, cikgu. Betul, pandai. Okey. Seterusnya? Kemudian seterusnya pengangkutan, cikgu. Okey, naik lori hantar kertas kita. Okey. Seterusnya di mana? Dia dah hantar, cikgu, kemudian dah hantar, kemudian pengguna, cikgu. Ya, kita kena gunalah produk kita. Ya, kena guna. Okey, kemudian dah guna. Dia mesti lupuskan, cikgu. Okey, kena lupuskan semasa peringkat pelupusan. Ya, cikgu. Okey, apa kalau bezanya dekat cradle to cradle? Apa peringkat seterusnya? Yang membezakan cradle to cradle tadi dia kata dikitar semula, cikgu. Ini dia, cikgu. Recycle, cikgu. Recycle di kita semula, di mana produk itu akan dihantar semula ke kilang untuk buat pembuatan yang baru. Betul? Betul, cikgu. Jadi ini dah tak perlu dah, cikgu. Dah tak perlu lagi menjimatkan sumber bumi kita. Baik, cikgu. Okey, yang terakhirlah cradle to grave life cycle. Boleh ke? Boleh ke punya cabaran serimi ni? Come on, laju sikit. Boleh, cikgu. Okey. Sumbernya sama, cikgu. Okey, sumber sama, mesti sama. Dia ambil daripada hutan juga, cikgu. Okey, betul. Kemudian saya dapat. Okey. Pembuatan, cikgu, macam biasa dia buat kertas juga, cikgu. Okey, betul. Cuma bezanya ni A4, yang ni A3. Betul. Kemudian, cikgu, dia dah buat, cikgu, dia hantar, cikgu, naik pengangkutan, cikgu. Betul, pengangkutan, peringkat pengangkutan kita hantar. Lorinya sama, cikgu. Okey. Pengguna, cikgu. Penggunaan oleh pengguna. Okey, bila dah guna, cikgu, mestilah kita kena lupuskan, cikgu. Dah guna kena lupuskan. Dah tak boleh pakai, kita kena lupuskan. Okey, untuk cradle to grave, apa bezanya? Yang membezakan, cikgu, kesian, dia reput seorang-seorang. Mereput seorang-seorang katanya. Okey. Jadi perputaran. Itu dia, kita ada dua kitar hayat produk. Yang pertama adalah cradle to cradle, yang kedua adalah cradle to grave. Okey, faham ke apa kita belajar hari ini? Okey, cikgu. Kalau apa yang kita dapat hari ini, cikgu, berkenaan dengan pemanasan global, cikgu, adalah kitaran kelestarian alam sekitar adalah berpunca daripada diri kita sendiri, cikgu. Dengan kita nak kena fahamkan tadi
cradle to cradle life cycle dan cradle to grave life cycle. Betul. Jadi cikgu, mungkin kita nak tahu sebagai rumusan cikgu terhadap apa yang kita belajar hari ini daripada cikgu pula. Betul tak cikgu saya buat rumusan tadi cikgu? Okey, betul. Okey, pandai Azhar. Saya memang bangga hari ini dapat host sebagai Azhar sebagai host kita hari ini sebab sangat bijak. Alamak, rumusan ini sangat tepat. kasih, Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, okey, kita kena sama-samalah untuk menjaga kelestarian alam sekitar kita dengan dapat mengurangkan pembebasan gas apa Azhar? Karbon dioksida. Itulah matlamat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, cikgu. Cikgu, saya dah jawab tadi. Cikgu ada ganjaran tak untuk saya, cikgu? Semestinya kita lihat dua kitaran hayat produk Azhar memang sangat tepat. Bolehlah bagi Azhar rama-rama yang terakhir mungkin ke? Rama-rama yang terakhir, cikgu. Betul. Jadi untuk rama-rama yang terakhir, cikgu. Okey, cikgu. Kalau cikgu tengok tadi sepanjang cikgu ajar tadi, macam mana cikgu pentaksiran untuk prestasi saya dan rakan-rakan di rumah, cikgu? Okey, baiklah. Kalau pemerhatian Remilah kita tengok rama-rama yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 apa 6. 6 rama-rama. Okay. Hebat betul lah kita ada beberapa segmen tapi dia dapat 6 rama-rama. So menunjukkan bahawa Azhar dan murid-murid dekat rumah sangat-sangat cemerlang. Alhamdulillah. Okey cikgu, mungkin ada juga yang tertanya di rumah tadi tak sempat menonton daripada awal. Jadi bagaimana kalau nak ikuti ataupun nak lakukan latihan-latihan ini di rumah, cikgu? Semestinya tidak lain tak bukan murid-murid di rumah bolehlah pergi ke Pelantar Delima KPM untuk mendapatkan sumber pembelajaran kita pada hari ini. Baik, itu dia. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Raimi Rahim kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Cikgu daripada SMK Kerubung, Melaka dan juga Cikgu Duzaimah Kamarudin, Jurubahasa Isyarat SMK Tun Mutahir, Melaka. Hari ini seronok sangat sebab mudah sangat faham dan cikgu ajar kita dengan tips-tips yang sangat-sangat bermanfaat. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.